Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita mengenal pasti kerosakan alat pengering rambut. Okey, di sini saya ada sebuah alat pengering rambut berjenama Philips dengan kuasa 1000 watt. Okey, ini telah saya baiki. Okey, sebelum saya nak terangkan kepada anda apa yang berlaku kepada alat pengering rambut ni, saya nak tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak periksa kalau ada kerosakan. Okay. So kerosakan yang biasa dirujuk kepada kita ialah pertama, langsung tidak berfungsi. Maksudnya kita sambungkan kepada bekalan elektrik, dia langsung tidak berfungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, alat pengering rambut mengeluarkan bau hangus. Okey, ini masalah yang biasa juga dirujuk kepada saya. Dan yang ketiga, kita tahu alat pengering rambut ada kelajuan dia, 1, 2, ada yang sampai 3. Ada kelajuan tu dia tidak berfungsi. Okey, so masalah alat pengering rambut ini tadi kelajuan nombor 2. Okey, dia ada 012. Kelajuan nombor 2 tidak berfungsi. Okey, itu nanti saya ceritakan. Sekarang saya ceritakan cara bagaimana kita nak troubleshoot. Okey, kalau alat pengering rambut dirujuk kepada kita tidak berfungsi, benda pertama yang harus kita periksa ialah fuse. Okey, di dalam ni ada sebiji fuse. Anda buka plug top ni, okey, buka dan anda periksa keterusan fuse dia. Kalau tiada keterusan bermaksud telah putus. Okey, di sini Okey, yang ini tadi saya buka, saya periksa ada keterusan. Guna multimeter laras kepada bahagian ohm dan ukur. Kalau ada bacaan dia elok. Okey, kalau multimeter digital anda akan lihat dia punya bacaan di bawah 1 ohm ataupun 0 ohm sebab dia dikira macam lita pintas. Okey, so kalau anda guna multimeter analog, kalau nampak jarum bergerak bermaksud dia elok, tidak putus. Okey, itu yang pertama. Kalau plug top elok, seterusnya anda kena buka ni. Okey, so untuk alat pengering rambut ni dia ada 2 skru saja. Ini sudah saya buka. Ini skru dia. Okey, anda buka skru tu, lepas tu anda buka dari bahagian bawah. Okey, beginilah rupa di dalamnya. Ini kipas dia. Lepas tu bahagian sini ada pemanas dia. Ini switch dia. Dan ini bekalan elektrik dia. Cara buka dia, okey, keluarkan switch dan kabel. Lepas tu keluarkan heating element dia. Okey, so kalau kita nak baiki, kita mesti tahu bagaimana alat pengering rambut ini berfungsi. Okey, so saya ceritakan kepada anda. Sangat mudah. Okey, anda nampak sini, ini wire masuk. Dia ada 2 wire saja, tak ada wire bumi sebab semua plastik. Okey, biru ni neutral, coklat ni live, wire hidup. Wire neutral yang berwarna biru ni disambung terus kepada elemen pemanas. Lepas tu wire yang berwarna coklat ni, ini yang mengawal kelajuan. Okey, so bawah sini kosong, tengah 1, atas 2. Okey, kalau laras di bahagian bawah, okey, dia ada 2 baris di sini. Dia cuma guna sebelah ini saja. Okey, so nampak sini, yang ni wire hidup, dia sambung terus kepada bahagian sini. Okey, maksudnya bila kita bekalkan arus elektrik dari wire hidup berada di sini. Okey, so kalau anda laras ke bahagian bawah,
maksudnya dia disambung kepada pin ini, dan dia tidak disambung, so dia tidak berfungsi. Kalau laras kepada bahagian tengah, okey, ni wayar hidup ni akan disambung kepada wayar berwarna kelabu. Okey, itu kelajuan pertama. Kalau laras kepada bahagian atas, nampak sini, dia disambung kepada wayar berwarna coklat. Okey, so maksudnya kelajuan 1 warna kelabu, kelajuan 2 warna coklat. Okey, biasa kelajuan 1 lebih rendah, kelajuan 2 lebih tinggi. Okey, seterusnya, bagaimana kelajuan kipas pada alat pengering rambut dikawal? Okey, sangat mudah. Okey, so ini adalah heating element, elemen pemanas dia. Pastikan dia ada keterusan. Okey, so kalau ada keterusan bermaksud dia tidak putus. Kalau tiada keterusan, sama ada dia putus ataupun thermal switch dia terbuka. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Nampak tu, yang berwarna hitam tu, bukan yang hitam putih tu. Hitam putih tu diode yang di sebelah atas tu. Nampak tu? Itulah thermal switch. Kalau dia mencapai suhu dia akan putus. Okey, supaya mengelakkan dia daripada panas melampau. Okey, alat pengering rambut yang normal dia tidak akan putus. Biasanya apa yang menyebabkan dia putus ataupun panas melampau adalah disebabkan kipas ni berpusing perlahan. Kenapa dia berpusing perlahan? Sebab rambut kita ataupun rambut anda disedut masuk dan terlekat di dalam sini. Okey, itu punca dia. Bila dah melekat di sini, kipas tidak bebas berpusing, jadilah dia panas melampau. Okey, itu salah satu punca dia. Dan kedua, tadi saya ada cakap masalah dia ialah bau hangus. Sama, rambut disedut masuk, melekat pada elemen pemanas ni. Bila dihidupkan, bila dia dah panas, rambut hangus. Itulah bau yang kita cium. Okey, balik kepada masalah alat pengering rambut ni. Dia speed nombor 2 tak berjalan. Okey, saya belum habiskan cerita bagaimana dia mengawal kelajuan. Okey, biasanya kalau kita nak kipas berpusing dengan laju, kita perlukan bekalkan arus elektrik yang lebih tinggi. Okey, kalau nak dia perlahan, kita kurangkan arus elektrik. Contoh, kalau motor ni perlukan 12 volt, kita masuk 12 volt, dia akan berpusing dengan kelajuan maksima. Kalau kita nak perlahankan dia, kita kurangkan voltan dia. Mungkin kita guna 8 volt, 9 volt ataupun 6 volt. Betul? Okey. So, ini alat pengering rambut menggunakan arus ulang-alik. So, cara untuk mengawal voltan ialah di sini. Okey. Nampak ni ada sebiji diode. Fungsi diode ialah membenarkan arus sehala. Boleh pergi, tak boleh balik. Okey. Tadi saya ada kata speed nombor 1 warna kelabu, speed nombor 2 warna coklat. Betul? So, apa yang mereka lakukan ialah, kalau kita laras kepada kelajuan pertama, arus elektrik akan masuk melalui wayar kelabu ni, nampak ni. Lepas tu melalui diode. Okey. Kalau arus elektrik yang masuk dari rumah kita 240, okey, kita tahu arus elektrik dia ada positif, negatif, betul? Lepas lalu diode ni yang negatif hilang sudah. Cuma positif, hilang sekejap, positif, hilang sekejap, positif. Betul lah? So maksudnya hanya separuh saja elektrik yang masuk kepada heating element ni. So maksudnya kalau masuk 240, yang kalau kita laras kepada bahagian kelajuan pertama melalui diode ini, cuma 120 volt saja yang sampai ke elemen pemanas. Jadi voltan dia rendah, betul? Okey. Itu kelajuan pertama. Kalau nak laju, kita nak naikkan voltan dia. So bagaimana? Cara dia, kita laras kepada nombor 2 di sini.
arus elektrik masuk dari bahagian wire yang berwarna coklat dan disambung selepas diod. Nampak sini? Kelabu sebelum diod. Yang coklat ni selepas diod. Okey? So maksudnya kalau laras kepada 2, arus elektrik masuk daripada wire coklat ni tanpa melalui diod ini dan terus kepada elemen pemanas. Jadi arus elektrik berapa yang kita bekalkan, berapa jugalah yang masuk kepada heating element. Jadi dia lebih panas dan kipas juga berpusing dengan lebih laju. Okey? So itu asas dia. Okey. So balik kepada cerita masalah alat pengering rambut ini. Bila saya laraskan kepada 1, dia boleh berpusing. Laras kepada 2, langsung tidak berpusing. Kipas tak jalan dan tak panas juga. So bila saya periksa, saya dapati tiada keterusan apabila dilaraskan switch kepada 2. Ini bekalan dia. Kalau laras kepada nombor 2, kita seharusnya ada keterusan di sini. So dia tak ada keterusan. So apa yang saya periksa, elemen pemanas tidak putus, dia punya thermal switch tidak putus, diode elok, wire semua elok. So masalah dia ialah pada bahagian switch ni. Kenapa dia tidak bersambung? Okay? So cari, akhirnya saya jumpa masalahnya di sini. Okay? Anda nampak alat pengering rambut ni sebenarnya telah overheating, terlebih panas. Okay? Panas melampau. Sebab apa? Mungkin dia punya kipas dah berpusing perlahan sebab rambut melekat di situ dan sebagainya. Mungkin pemilik pernah baiki. So bila overheating, plastik ni dia akan lembut. Dan anda boleh lihat sini, nampak dah kemek ni. Okay? So apa yang berlaku ialah bahagian ini dia telah out of shape. Okay? Maksudnya tadi ini sudah saya betulkan. Tadi dia sini bulat tapi sini rata. Okey. So apa yang saya buat, saya ambil kikir, saya kikiskan dia supaya jadi bulat. Sebab apa? Switch tu bila ditolak ke atas, dia tersentuh pada bahagian sini. Jadi dia tidak bersambung pada bahagian kedua. So apa yang saya buat, saya kikir ni. Sekarang dah elok. Okey, mari kita pasang balik dan kita uji. Okey, pasang balik bahagian elemen pemanas dulu. Lepas tu pasangkan switch dia, pasang saja, simpan saja. Okey. Lepas tu ini kabel dia. Okey, satu lagi kalau anda ada baiki, ada wire putus dan potong, pastikan anda belitkan wire tu di sini. Tujuan dia ialah supaya dia ketat. Okey. Kalau anda tidak buat macam ni, anda terus bypass ni, apa yang berlaku bila kita guna, kita akan tarik dan wire ni akan putus. Okey, lepas simpan balik, kita tutup balik. Okey. Nampak ni out of shape, panas melampau. Okey. Dan dia menyebabkan ini pun out of shape. Bila saya tolak tadi dia tak sampai atas tu. Dia lebih kurang macam ni. Okey. Tak sentuh lah. Dia tak sampai bahagian atas. So dia tidak trigger switch nombor 2. Okey. Saya bekalkan arus elektrik. Saya hidupkan switch. Sekarang kosong tiada. Saya naikkan kepada kelajuan pertama. Kelajuan kedua. Okey. Yang ini sudah elok. Okey. So kalau anda ada masalah alat pengering rambut mengeluarkan bau hangus, itu ialah bau hangus rambut anda. Okey. So biasanya apa yang berlaku ialah panas melampau dan boleh jadi macam ini. Okey. Kalau pemilik rujuk kepada saya akan betulkan selagi boleh. Kalau pemilik rasa tidak selamat digunakan, mereka buat pilihan sendiri. Kalau hantar dengan kita sebagai technician, kita akan usahakan untuk dibaiki. Okay?
So masalah selesai dengan hanya mengikis bahagian ni supaya switchnya boleh ditolak ke bahagian atas dan dia boleh bersambung. Okay, so boleh. Selamat mencuba.